Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat petang semua. Selamat datang ke sesi Petroscience Stand Live yang kami bawakan khas untuk tontonan anda semua. Saya Johan, seorang Science Facilitator di Petroscience yang akan bersama-sama dengan anda sepanjang 45 minit selaku moderator pada sesi forum pada petang ini. Untuk makluman penonton, ini merupakan sesi STEM Live yang ke-8 sejak ia mula diadakan pada bulan Mei 2020 dan juga merupakan sesi STEM Live yang ketiga pada tahun ini. Untuk pengetahuan penonton semua, terutamanya penonton yang pertama kali bersama kita pada hari ini, Petroscience STEM Live adalah sesi forum atau sesi bual bicara bersama pakar-pakar dalam bidang STEM ataupun singkatan untuk sains, teknologi, engineering dan matematik yang akan membuat kupasan tentang isu-isu semasa dari sudut pandangan STEM dan memberikan maklumat yang relevan, menarik dan berguna untuk semua penonton. Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini merupakan satu topik yang semakin banyak diperkatakan di kalangan para pendidik generasi muda, iaitu peningkatan taraf kualiti kehidupan dan pekerjaan melalui teknologi robotik dan automasi. Okey, hebat tak tajuknya? Okey, kehadiran revolusi industri 4.0 yang menekan pembinaan teknologi realiti maya yang semakin kurang menggunakan tenaga manusia pasti memberi kesan terhadap berbagai aspek kehidupan. Memandangkan ia bakal memberi kesan secara langsung kepada dunia pekerjaan pada masa akan datang, ia menuntut perubahan daripada semua pihak seiring dengan transformasi digital untuk terus kekal berdaya saing serta merancakkan kemajuan landscape dunia moden. Kesan industri 4.0 ke atas penggunaan tenaga kerja tempatan, terutamanya kumpulan menengah rendah, dimomokkan akan menjadi kumpulan paling terkesan kerana dianggap paling terpinggir dan tidak lagi diperlukan dalam sistem pembangunan ekonomi negara. Ini kerana peralatan komputer dan komunikasi digital lihat sebagai pengganti kepada kumpulan tenaga kerja ini. Oleh itu, benarkah teknologi robotik ataupun automasi dapat membantu meningkatkan taraf kualiti kehidupan dan pekerjaan? Okey. So, jadi pada hari ini, kita akan bawakan kepada penonton satu perkongsian yang menarik bersama mereka yang terlibat secara langsung dalam pendidikan STEM, lebih-lebih lagi dalam bidang teknologi robotik dan automasi bagi menerangkan dengan lebih jelas mengenai usaha-usaha dan cabaran dalam peningkatan taraf kualiti kehidupan dan pekerjaan melalui teknologi robotik dan automasi ini. Okey. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut, pihak Petroscience telah menjemput dua orang ahli panel yang berkelayakan dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ini. Baiklah, jom kita berkenan dahulu dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Okey, untuk panel kita yang pertama ialah TS Dr. Zulkifli Mahmudin yang merupakan seorang pensyarah kanan di Universiti Kuala Lumpur dan perunding akademik Mind Invent Enterprise yang mempunyai lebih daripada 18 tahun pengalaman dalam bidang kejuruteraan bioperubatan. 18 tahun, okey. Beliau telah memenangi pelbagai anugerah dalam pertandingan inovasi antarabangsa dan bertindak sebagai perunding untuk pembangunan beberapa institusi kejuruteraan di bawah MARA dalam bidang bioperubatan. Beliau juga mempunyai pengalaman selama 20 tahun dalam bidang yang membantu sistem pendidikan negara Malaysia ke arah teknologi digital. Ketika ini, bidang pengurusan beliau adalah berkisarkan kepada teknologi digital di dalam sistem pendidikan. Okey, so yang panel kedua kita pula merupakan calang-calang juga, merupakan seorang saintis yang telah menerbitkan jurnal dalam bidang kecerdasan buatan dan kejuruteraan mekanikal. Beliau ialah Dr. Ahmad Faizal bin Muhammad Ayub yang berkelulusan PhD dalam kejuruteraan mekanikal dan merupakan seorang chartered engineer. Sekarang beliau sedang berkhidmat sebagai pengarah di Pusat Antarabangsa di Universiti Malaysia Terengganu sejak daripada 2016 lagi. Beliau juga merupakan pensyarah kanan dalam bidang kejuruteraan mekanikal dengan pengalaman lebih daripada 10 tahun dalam marine vehicle design using artificial intelligence dan robotik. AI. Memang pakai AI ni sebenarnya dua-dua ni. Okey. Selain daripada itu, Dr. Faizal juga terlibat dengan 13 penerbitan jurnal dan pernah menjadi panel jemputan di persidangan antarabangsa lebih daripada 15 kali dan mempunyai rangkaian kukuh antara universiti tempatan dan juga di luar negara. Okey, tanpa membuang masa lagi, sebelum saya teruskan dengan soalan kepada ahli panel kita, sekiranya penonton di Facebook ataupun YouTube mempunyai sebarang soalan yang mahu diajukan kepada ahli panel, anda boleh typekan soalan anda di ruangan komen
Dan jawapan untuk soalan-soalan tersebut akan cuba kami berikan nanti di kemudian hari, okey? Tanpa membuang masa, mari kita mulakan forum ini dengan soalan kita yang pertama. Okey, Dr. Zul. Ya, saya Johan. Kebanggaan manusia kepada teknologi robotik dan automasi diperkatakan akan membuatkan masyarakat masa kini menjadi semakin culas dan hilang kemahiran tertentu seperti kipalan serta meningkatkan kadar pengangguran. Apakah pandangan doktor tentang situasi atau keadaan ini? Okey, saya suka ayat Johan pada pengenalan tadi itu, dimomokkan. So kita lihat fakta-fakta yang kita ada lah pada ketika ini. So menurut Forum Ekonomi Dunia, 1/3 pekerjaan akan beralih kepada teknologi automasi dan robotik dalam masa 1 dekad lagi. Bermaksud dalam 2030 nanti, 1/3 pekerjaan akan ke arah automasi. Dan menjelang 2022, tahun depan saja, dijangkakan hampir 4 juta robot digunakan dalam industri penghilangan seluruh dunia. So ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan, kita kena hadapi, dan mereka yang berisiko adalah yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah lah. Ini yang kita risaukan. Penentu kepada kadar dan takat peralihan kepada robotik dan automasi ini, kita boleh rungkaikan kepada beberapa faktor. Yang pertama, kebolehsanaan teknikal itu sendiri, adakah dari segi teknikalnya boleh dilakukan, dan juga penggunaannya secara komersial, adakah kosnya tu seimbang. Mungkin menggunakan automasi itu menyebabkan kos pada penghilangan itu meningkat. So mereka akan tidak menggunakan automasi, lebih kepada menggunakan buruh. Faedah ekonomi itu sendiri, pasaran buruh itu sendiri, dan juga penerimaan sosial, undang-undang dan etika. Ini yang paling penting lah. Ini yang paling kata orang tu merupakan faktor yang akan menentukan sama automasi dan robotik ini digunakan secara menyeluruh. Kerana dari segi penerimaan sosial itu sendiri di Jepun, walaupun ada industri yang boleh menggunakan robotik secara 100%, tapi mereka tidak menggunakannya secara keseluruhan oleh kerana penerimaan sosialnya belum lagi. Okey, dan juga kehilangan pekerjaan itu harus diambil kira oleh pihak-pihak yang berwajib untuk menjaga ekonomi negara itu sendirilah. Perkara yang paling penting juga yang perlu kita ingat adalah amat jarang berlaku di mana satu pekerjaan itu secara keseluruhannya, secara totalnya boleh diautomasikan atau digantikan dengan robotik. Okey, jarang berlaku. Akan tetapi kebimbangan terhadap kesan automasi dan robotik ni terhadap pekerjaan ni kita dah dengar 20-30 tahun lepas. Sejak 1979, Fiat pernah mengeluarkan iklan mengatakan dengan tagline dia hand built by robot. Keretanya adalah hand built by robot. Pada ketika itu pun robot telah digunakan dalam penghilangan kereta ni dan difokuskan pada melaksanakan tugas-tugas yang mudah dan berulang. Membantu meningkatkan output dengan menggunakan robot ni dapat membantu meningkatkan output, menyeragamkan kualiti pengeluaran dan mengekalkan kos. Kawal kos itu sendiri. Faktor-faktor yang sama lah yang kita lihat automasi dan robotik ni digunakan oleh pengilang-pengilang lain juga untuk kawalan kos dan kawalan kualiti. Okey, tapi produk by hand ataupun kemahiran melakukan sesuatu by hand juga amat penting sebenarnya, dan ada pasaran dia tersendiri. Kalau kita boleh melakukan sesuatu itu by hand, kita boleh menggunakan charge yang tinggi dengan menggunakan tagline handmade, dan ini ada pasaran dia tertentu kerana barang ni unik. Alright, itu pun kita boleh kata orang tu satu avenue untuk pekerja-pekerja kemahiran untuk membuat alat-alat seperti itu. Okey, tugasan kita akui tugasan kipalan, tugasan mengecat, tugasan yang rutin dekat pembuatan kereta itu sendiri telah digantikan dengan robot. Akan tetapi robot-robot ni harus dipantau. Pengoperasiannya harus dipantau dan penyelenggaraannya juga harus dipantau. Ini memerlukan tenaga manusia. Di sinilah yang kita nampak bahawa untuk memantau operasi, memantau kawalan kualiti masih lagi memerlukan pekerja berkemahiran.
Tetapi pekerja yang berkemahiran seperti penyimpalan ni haruslah mempunyai dan dilengkapi dengan kemahiran tambahan, terutamanya dalam pengendalian robot. Dekat sini ada ilmu tentang elektronik sedikit, ada ilmu tentang mechanical sedikit, ada ilmu tentang pengaturcaraan sedikit. Okey. So, dalam perkembangan teknologi itu, dalam peningkatan peranan robot dalam pembuatan sesuatu produk itu, okey, akan ada peluang pekerjaan baru. Dekat sinilah kita harus peka. Semua pihak harus peka dan dapat menjakakan apakah permintaan pekerjaan di masa hadapan. Bukan setakat mempunyai kemahiran kimpalan, tapi disertakan juga dengan kemahiran-kemahiran tambahan dalam pengoperasian robot dan sebagainya. Dan penting juga institusi pendidikan kita bersedia ke arah itu juga. Dekat sini saya ingin memetiklah, Tun Dr. Mahdi juga pernah menyebut, pernah mencadangkan bahawa tumpuan harus diberikan kepada pembangunan kemahiran baharu dalam kalangan bakat tempatan. Kerana beliau percaya otomasi akan menjadi kunci kepada ekonomi Malaysia pada masa hadapan. So dari segi ayat dimomokkan itu, mungkin separuh benar, tetapi kita juga harus bersedia dan peka kerana otomasi dan robotik akan kekal dan akan bertambah. Dan kita harus mencari ruang dan peluang, menyediakan diri kita untuk menghadapi keadaan itulah. Dapat saya lah, Encik Johan. Okay, terima kasih Dr. Zul. Panjang jawapan daripada Dr. Zul. Okey. Okey. Okay, saya pun ada terbaca juga daripada Institute Federation of Robotics dalam jurnal dia cakap bila robot ni kita gunakan, dia akan meningkatkan produktiviti. So bila produktiviti tinggi, maksudnya dia akan demand ni adalah banyak lah, betul tak? Okay? Betul. Bila demand ada tu, so tak perlu risau. Yang penting kita kena upgrade diri kita. Okay? Untuk mencuba bidang-bidang baru. Okay, seterusnya kita akan pergi ke panel yang kedua. Kita akan pergi kepada Dr. Faizal. Okey, Dr. Faizal? Okey, seperti yang kita sedia maklum, tahap pembelajaran berasaskan teknologi seperti reka bentuk teknologi ataupun RBT dan asas sains komputer ASK dalam sistem pendidikan Malaysia masih berada di peringkat awal dan akan mengambil masa untuk berubah ke peringkat yang lebih tinggi. Pada firasat doktor, adakah Malaysia sebenarnya sudah bersedia untuk menggunakan pakai teknologi robotik dan teknologi otomasi dalam komuniti dan masyarakat negara kita? Okey, disilakan Dr. Faizal. Alright, terima kasih Encik Jo. So, apa yang berlaku adalah Malaysia sedang menuju ke arah membiasakan sejak dari kecil lagi berkenaan dengan penggunaan robot, cara untuk membina robot sendiri. Okay, it's a very good development lah, sangat-sangat dialu-alukan. So, berdasarkan daripada dokumen standard kurikulum pentaksiran di KSP, reka bentuk teknologi ataupun RBT, objektif dia adalah untuk supaya membolehkan murid memperoleh pengetahuan, menguasai asas kemahiran praktis. Ada kemahiran reka bentuk. Yang satu ini penting, mengamalkan asas keusahawanan. Dan seterusnya, berkebolehan untuk mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kritis, kreatif dan inovatif. So saya nak highlightkan yang berkenaan dengan dokumen RBT ni, yang menariknya adalah berkenaan dengan mengamalkan asas keusahawanan. So apa yang Cik Jo masa mula-mula sebut tadi, dimomokkan dengan kehilangan kerja, saya rasa apa yang berlaku berkenaan dengan penggunaan teknologi ni sudah berlaku lama lagi. So kalau kita lihat ke belakang, bagaimana para petani berubah daripada menggunakan lembu untuk membajak kepada menggunakan mesin untuk menggembur tanah kan. Kita adalah manusia yang bijak. Jadi maknanya kita tahu, okay, lepas ni kita tak guna lembu untuk membajak, so kita guna lembu untuk benda lain. So fokus kepada makanan. So di situ dah nampak ada lompong-lompong idea yang boleh digunakan untuk maju ke depan. So bukan saja untuk pandai untuk bina robot, malah pandai juga dalam bidang keusahawanan. Saya akan ulas lagi berkenaan dengan keusahawanan ni dalam arena robotik ni later. Kita akan ambil contoh Jepun nanti. Okay, so saya nak pergi pada point nombor 2 tadi berkenaan dengan asas sains komputer.
Okey, jom kita tengok apakah yang objektifnya ada asas sains komputer berdasarkan daripada garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, asas sains komputer membolehkan pelajar untuk menyusun, menganalisis dan mempersembahkan data secara logik dan sistematik. Okey, mengajar pelajar untuk berfikir secara logik berawal lagi, daripada muda lagi. Kemudian pelajar ni diajar untuk mengesan dan membetulkan kesalahan algoritma dan atau cara menggunakan logik dan pemikiran computational. Dan seterusnya, apabila dia dah faham cara untuk buat algoritma, dah tahu mana satu yang salah, mana satu yang betul, pelajar ni ataupun murid tu kita expect dia untuk menyelesaikan masalah kompleks melalui computational thinking, menggunakan penyelesaian berteraskan komputer. Dan akhir sekali, apabila kita dah tahu, dah ajar murid tu macam mana nak baca algoritma, macam mana nak selesaikan masalah, murid tersebut mestilah tahu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran perkomputeran secara beretika. So, kita tak boleh sebagai manusia kita guna komputer tu, kita tahu komputer tu tak tahu apa-apa tapi kita gunakan untuk perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Contohnya kalau biasa kita dengar hackers, dia cuba untuk hack bank. Benda-benda macam tu. So, kita tak mahu benda tu berlaku kan. So, kalau kita zoom out sikit, okay, kita ke belakang sikit, secara global, AI hanya memberikan impak sebanyak 6% sahaja daripada impak pekerjaan. Jadi, silibus yang dia ajar dengan RBT dan ASK tadi membolehkan kita untuk bersedia untuk menjadikan pekerjaan tu lebih mudah. Dan soalan daripada Cik Jo tadi, adakah Malaysia sebenarnya sudah bersedia untuk menggunakan pakai teknologi robotik? Jawapannya ya dan tidak. Okey, kita bersedia kerana apa? Sejak daripada tahun 80-an lagi, kita ada kereta Proton, macam tadi Dr. Zul cakap, kita dah start guna pada tahun 79 lagi. Yang mana robot ni digunakan dengan kereta dibina dengan menggunakan robotic arm. Jadi dari segi penggunaannya kita bersedia. Yang tidak bersedianya adalah dari segi polisi. Yang mana kita percaya robot boleh buat aktiviti yang berpotensi membahayakan seperti pembinaan. Tapi daripada segi rantaian kerja, siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap robot ini? Kalau apa-apa berlaku, kemalangan ke, siapa yang perlu dibersalahkan? Jadi kita perlukan polisi yang tuntas dan lengkap. So dari segi kemahirannya, ya kita ready. Cuma dari segi polisi sajalah kita kena lihat sama ada wujudnya insentif ataupun tarikan untuk menggunakan robot. Kalau tidak, kita akan terus-menerus menggunakan tenaga manusia. Dan dia tidak mengganggu pun dari segi peluang pekerjaan setakat yang ada ni, 6% tadi tu. Kembali pada Cik Jo. Terima kasih Dr. Faizal. Bila Dr. Faizal sebut iklan Proton tu, saya ingat iklan Proton semula-mula keluar. Betul, dia ada robotik, tangan robotik tu kan. Masa tu kita kecil lagi, memang rasa kagum lah benda tu. Even sampai sekarang pun kalau tengok masih kagum lah. Sebab dia makin lama makin canggih tangan tu kan. Kalau dulu mungkin dia dua paksi, sekarang ni mungkin dah 3 paksi lah. Lebih canggih lah. Maksudnya dia boleh pergi detail lagi kan. Okey, terima kasih Dr. Fazal. Okey, kita akan kembali kepada Dr. Zul. Okey, pada pandangan Dr. Zul, jika dilihat dari segi peratusan, di manakah tahap kemahiran rakyat Malaysia dalam ruang lingkup teknologi robotik dan automasi ini? Dan sekiranya doktor boleh ulas lebih lanjut, bidang apakah yang menggunakan pakai teknologi robotik dan automasi sepenuhnya dalam kehidupan seharian atau pekerjaan di Malaysia ini? Okey, Dr. Zul. Okey, Jo. Ini adalah soalan yang sedikit kontroversi kerana melibatkan angka dan peratusan. Dan kita perlu mengagaknya kan. So, saya akan rujuk kepada beberapa angka yang telah dikeluarkan. Pada saya, peratusannya masih rendah kerana rakyat Malaysia ni majoritinya di peringkat pengguna teknologi. Okay, dia hanya menggunakan teknologi tetapi tidak tahu bagaimana ia berfungsi atau dia operate dan sewaktu-waktunya lah. Jika ingin diberikan satu jangkaan peratusan dari aspek kemahiran, maka saya berikan nilai pada kadar mungkin 2 ke 3%. Okay? Kerana, agakkan ni adalah kerana pada 2018, satu laporan daripada Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan kita menyatakan Malaysia memerlukan sekitar 500,000 saintis dan jurutera menjelang 2020 pada 2018. Bagi memastikan kita berada pada landasan tepat untuk ke arah revolusi pelandasian yang Joe sebut tadi lah, 4.0 lah, 4.0. Dari perangkaan semasa 2018 ni,
kita hanya berada pada kadar 17%. Ini 17% daripada 500,000 So kita ada penduduk Malaysia ada 30 juta. Alright. So dekat situ lah anggapkan saya nilai 2-3% tadi. Kerana 2-3% daripada 30 juta itu dah melibatkan hampir ni ada juga lah kan 600,000 kan. 300 ke 600,000. Okay. So bagi bidang pekerjaan ni pula, so itu antara perkara yang saya rasa Dr. Faizal ada sentuh tadi tentang kita ada usaha. Silibus kita di SKP, di peringkat sekolah rendah menengah, usaha tu telah dilakukan dan sedang dijalankan dan sentiasa dilakukan penambahbaikan. So bagi bidang pekerjaan, poin yang kedua Joe tadi, bagi bidang pekerjaan yang terdedah pada peralihan ke arah otomasi dan robotik ni, saya rujuk jugalah kepada kajian yang telah dilakukan di Eropah yang mengatakan bahawa bidang yang dijangkakan akan boleh pergi ke arah otomasi ini lebih kepada contohnya bidang-bidang pembersihan, bidang-bidang penyediaan makanan dan terutamanya sekali bidang-bidang yang memerlukan buruh-buruh kasar, buruh-buruh kasar dan juga assembler, penyediaan pemandu, kita akan ada autonomous car kita pun, MRT dan LRT kita semuanya autonomous, bergerak secara autonomous, tiada pemandu. Okey, dan pekerjaan yang paling kurang berlakunya otomasi ni lebih kepada pekerjaan yang contohnya cikgu, dan juga specialized yang khusus, dan peringkat-peringkat management, dan juga peringkat-peringkat supervisor dan sebagainya lah. Okey. Dan kita dapat lihat di sini pekerjaan rutin dan berat tu adalah yang paling berisiko lah untuk digantikan dengan robotik. Dan di Malaysia, dalam konteks Malaysia ni kita dapat lihat peladangan dan pertanian lah sebagai salah satu sektor yang amat sebenarnya memerlukan otomasi. Anehnya pada ketika ini terdapat kekurangan tinggi pekerja-pekerja ladang oleh kerana sekatan pengambilan pekerja asing disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. Sedang kita bercakap berkaitan pengangguran, kita ada shortage of workers dekat peladangan kan. Tidak ramai rakyat Malaysia yang ingin melakukan kerja-kerja berat dengan nilai upah yang rendah. So dekat sini yang otomasi tu diperlukan. Dekat sini yang otomasi diperlukan dan kita rakyat Malaysia memerlukan anjakan dari segi kemahiran untuk mampu mengoperasikan otomasi itu sendiri. So secara tidak langsung ia akan mempercepatkan penggunaan robotik dalam sektor ini. Namun seperti yang saya telah katakan tadi, jarang ada salah satu pekerjaan yang secara total diambil alih sepenuhnya oleh otomasi dan robotik. So apabila robotik digunakan, kita berharap ia membuka peluang dan ruang pada pewujudan pekerjaan baru yang saya sebut tadi lah. Dari aspek operasi, dari aspek pengawalan, dari aspek penyelenggaraan. Dan kita perlukan otomasi dan robotik ni dalam bidang-bidang yang hanya Malaysia je ada. Contohnya pembuatan makanan keropok leko tu contohnya. Kita tak boleh mengharapkan negara-negara barat untuk menghasilkan robot bagi membuat keropok leko. Okay. Dan kita tak naklah membanting tulang membuat keropok leko kan. So dekat sini kita mengharapkan kemahiran rakyat-rakyat Malaysia sendiri untuk menghasilkan robot-robot yang khusus untuk membantu dalam kata orang tu pembuatan produk-produk Malaysia. Itu yang saya nampak lah yang boleh berlaku dan akan berlaku. Okey, terima kasih Dr. Zul. Okey, alhamdulillah sebenarnya masih ada banyak peluang untuk anda di luar sana. Sekiranya anda masih tidak ada lagi pekerjaan, anda mungkin boleh cuba bidang baru. Contohnya boleh pergi ambil kursus untuk bidang pengendalian drone. Dalam salah seorang panelis kita ni adalah guru drone saya juga. Dr. Faizal ni sebenarnya guru drone saya. Dia yang kenalkan saya, ajar saya pasal drone. Okey.
So mungkin boleh belajar cara buat drone, nanti mungkin boleh jadi masuk dalam bidang untuk tabur baja kan. Macam tadi Dr. Zul sebut peladangan tu, kita boleh gunakan drone untuk tabur baja. Okey. Dan pastinya gaji pun mesti agak lumayan lah kalau macam tu. Boleh buat drone ni, bukan semua orang boleh buat drone. Boleh menjanamkan drone ramai, okey. Yang bawa saya tak rasa ramai. Ya betul, tu tepat boleh. Okey. Alright. So, kita soalan keempat kepada Dr. Faizal. Okey. Jika kita perhatikan, kebanyakan negara maju seperti Jepun sudah mencapai tahap kualiti hidup yang tinggi melalui aplikasi penggunaan teknologi robotik dan automasi. Macam biasa kita memang kenal kan Jepun dengan robotik automasi ni. Memandangkan negara kita merupakan negara membangun yang sedang menuju sebagai status negara maju, pada khidmat doktor, berapa tahun lagi kah yang kita anggarkan untuk Malaysia sampai ke tahap yang sama seperti negara maju yang lain? Okey, Dr. Faiz. Alright, terima kasih Abang Jo. Bila ni dia dah jadi macam kita ahli nujum pula kan. So, saya pun tak tahu nak cakap bila. Kita macam ni. Anggaran lah. Anggaran. Okay. Okay, tadi Cik Jo sebut berkenaan dengan negara maju. So contoh yang Cik Jo sebut adalah Jepun, right? So kita ada banyak contoh-contoh negara maju yang kita boleh kelompokkan. Contohnya macam Norway, okay, Netherlands, okay. Dan kalau kita tengok negara-negara maju ni, dia ada satu kualiti hidup yang tinggi. Kualiti hidup yang tinggi ni kita tengok dari segi kualiti makanan, kebersihan, sistem sewerage, sistem aliran air bawah tanah. Dan kalau kat Jepun ke kat Australia ke, kita tak perlu masak air pun, buka pili tu dah selamat untuk diminum. Itu yang dimaksudkan dengan kualiti hidup yang tinggi. Dan apa yang berlaku di Jepun tu adalah perkara yang sama berlaku di Malaysia juga. Dan Malaysia kita tak terlepas daripada menggunakan robot, sama macam Jepun. Contohnya macam industri yang memerlukan ketepatan tinggi, yang memerlukan konsistensi, seperti mesin welding badan kereta, pembuatan jalan, dan juga pembuatan-pembuatan yang lain. Tapi satu perkara yang saya nak highlight berkenaan dengan Jepun adalah dia punya satu kefahaman dia adalah easy on automation rather than immigration. So apa yang Jepun buat adalah dia agak sukar untuk menerima tenaga kerja asing untuk bekerja di sana. Mereka lebih rela untuk membuat automasi, ataupun macam tadi macam kita boleh employ welder untuk welding kereta semua kan. Tapi kalau kat Jepun daripada awal lagi, dia tak mau rely dengan warga asing untuk buat perkara-perkara yang berbahaya. Sebab tu dia kata dia lagi rela untuk buat automation daripada menanggung betapa susahnya urusan yang berkaitan dengan immigration. Oleh yang demikian, Jepun ni dia sangat berfokus kepada servis domestik. Saya tertarik macam Dr. Zul sebut tadi, kita masih lagi banyak servis domestik yang perlu diberikan perhatian. Contohnya nelayan, contohnya keropok lekor tadi tu. So itu adalah servis domestik. Jepun ni dia bukannya buat mesin tu untuk dieksport pun. Dia buat mesin untuk menyelesaikan masalah rakyat dia. Dan dia adalah sangat custom. Jadi kalau kita fikirkan pekerjaan itu akan dirampas oleh robot, itu semua adalah pemikiran barat. Orang barat je yang fikir, oh robot will going to take away our jobs. Dia jadi macam cerita Terminator kan. So bila robot dah banyak nanti dia akan melawan manusia pula. Itu adalah pemikiran barat. Pemikiran Asia ataupun Jepun adalah bina robot untuk selesaikan masalah petani. Bina robot untuk selesaikan masalah nelayan. Jadi bila dah bina, robot dia bagus, high quality, failure rate sangat rendah. Apa yang dia buat, dia hantar robot tu untuk bekerja di luar negara. So dia tak payah hantar pekerja dia hantar robot je. In that way, they still winning. Walaupun dia malas nak fikir pasal immigration, dia malas nak keluar, dia malas nak masuk, tapi dia rajin untuk hantar robot dia keluar. Itu benda yang kita kena fikirkan, pemikiran global tu yang paling penting sekali. So kita buat apa-apa pun jangan untuk kita buat untuk lokal saja. Bila dah kualiti tu tinggi, hantar keluar. So kita boleh guna strategi yang sama. Bina tools atau mesin supaya boleh digunakan secara global. Akhirnya kita menang daripada dua sudut, iaitu dari segi kemajuan
dan juga dari segi ekonomi. So kalau kata Jepun ni terkenal dari segi manufacturing robot tu hanya satu aspek saja. Dan sebagai manusia, kita perlukan perhatian dan kasih sayang. Yang malangnya, dia buat robot macam mana pun, dia tidak boleh memberikan sokongan emosi kepada rakyat dia. Jadi, untuk concludekan soalan ni, saya tidak rasa yang kita berlumba dengan Jepun untuk mencapai tahap mereka. Kita sekarang ni berlumba untuk menyelesaikan masalah domestik seperti keselamatan, penghantaran, peladangan, pertanian, production makanan macam keropok leko tadi tu. Dan saya rasa dengan silibus-silibus yang kementerian sedang buat sekarang ni ataupun sedang lancar sekarang ni, I would think that dalam masa 10 tahun kita boleh capai ke peringkat yang Jepun capai itu. Tapi kena ada a very concerted effort, usaha beramai-ramai dari segi industri, dari segi agensi kerajaan untuk kerjasama ke arah ini. So apa yang Petroscience buat bersama Petronas tu adalah satu karya yang sangat dikagumi lah, sebab Petronas sendiri turun padang jumpa dengan kanak-kanak semua, murid-murid sekolah, ajar robotik is very important, buat pertandingan RBTX. So ia mencapai objektif sebagai satu platform untuk mewujudkan pemikiran yang berasaskan teknologi kepada anak-anak murid pada awal lagi. Kembali kepada Abang Jom. Dr. Fazal. Okey, agak menarik tadi. Itulah saya pun berharap kita satu hari akan dapatlah, Alizat dapat 100% pun dapat sedikit tiru macam negara Norway tadi pun dah okey dah. Itu bila buka pipe dah terus boleh minum. Okey. Betul. Itu antara satu masalah yang agak besar lah di Malaysia. Okey. Siapa pernah terfikir kan Jepun menghasilkan tandas yang siap ada semua kan, siap ada boleh cucikan sendiri, lepas tu boleh keluarkan wangian, boleh ada bunyi untuk kan alat. Siapa boleh pernah terfikir Jepun menghasilkan itu salah satu contoh lah. Selain kayu selfie tu pun kan, saya ada orang dulu yang cipta, tapi masa mula-mula tu macam tak berapa perhatian sangat, tapi sekarang ni dahsyat lah. Dah normal dah kan. Dah normal benda tu. Okay. Alright, kita berbalik kepada Dr. Zul. Dan saya kira ini soalan terakhir untuk Dr. Zul. Okey, untuk negara kita bersedia dalam menepani negara maju yang lain, bagaimanakah kemahiran dalam bidang teknologi robotik ini boleh diasah bermula dari peringkat kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan 4 hingga 6 tahun? Adakah pendekatan pembelajaran menggunakan simple coding ada menitik beratkan konsep pure play sejajar dengan umur atau fasa kanak-kanak ini? Okey, disilakan Dr. Zul. Okey. Di peringkat umur 4-6 tahun kita dapat lihat Dr. Faizal tadi ada menyebut tentang di SKP syllabus, itu kita nampaklah di peringkat sekolah rendah dan menengah kita nampak usaha dilakukan terhadap memperkenalkan coding dan robotics dan automasi di peringkat itu. Di peringkat 4 hingga 6 tahun ni, bak kata pepatah, jika ingin melentur buluh biarlah dari rebungnya kan. So penggunaan simple coding tu sendiri dan konsep pure play ni amat penting lah. Tapi kita kena pastikan bahawa anak-anak kita berasa selesa dengan tahap pengaturan itu sendirilah. Apa yang kita patut cuba elakkan adalah pendedahan yang terlalu drastik yang boleh menjauhkan minat mereka sendiri dalam mendalami kemahiran permainan robotik itu. Itu yang kita tidak mahulah. Kita di sini memang konsep pure play itu amat penting lah. Dan isu kelengkapan alatan, komputer, capaian internet juga perlu kita fikirkan bersamalah sebagai satu solusi untuk memastikan bahawa prasarana itu ada untuk kita membantu di peringkat kanak-kanak ni kan, lingkungan 4 hingga 6 tahun ni. Okey, dan di sini kita perlu ingat bahawa peranan ibu bapa tu amat penting dalam membantu di dalam keberkesanan penyampaian ataupun minat kanak-kanak tu sendirilah. Dan dari aspek pendedahan tu perlu dilakukan oleh ibu bapa, dan jika mereka melihat bahawa ada minat ditunjukkan oleh anak-anak mereka ni tadi, segera dipupuk. Mereka perlu segera memupuk dan menyokong minat anak-anak ni. Di sinilah kita dapat lihat minat mereka ni tadi akan bercambah.
Tapi jika pendedahan terlalu drastik dengan pengaturcaraan yang terlalu tinggi didedahkan terlalu awal, mereka akan lihat, oh benda ni terlampau susah, robotik ni terlampau kompleks, mereka akan menjauhkan diri. So dekat situ kita perlu berhati-hatilah kan. Dan saya nampak pelibatan pemain-pemain industri juga amat penting dalam membantu membudayakan teknologi robotik di kalangan rakyat Malaysia ni dan juga otomasi ni. Contoh terbaik ada disebut oleh Dr. Faizal tadi adalah inisiatif yang dimainkan oleh Petrosains itu sendiri dalam memperkenalkan pertandingan RBTX. Okey, RBTX ni menyediakan